Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amir dalam subjek perniagaan tingkatan 5. Pada video kali ini kita akan belajar bab yang keempat, iaitu penyata kewangan perniagaan. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah maksud penyata kewangan. Penyata kewangan merupakan satu bentuk laporan yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan bagi tempoh yang tertentu. Dalam penyata kewangan, ianya mengandungi maklumat seperti keuntungan dan kerugian, nilai aset dan juga liability dan equity perniagaan. Terdapat 3 jenis penyata kewangan yang kita akan belajar dalam subjek perniagaan, iaitu penyata pendapatan. Dalam penyata pendapatan ini terdapat 2 bahagian, iaitu akaun perdagangan. Dalam akaun perdagangan mempunyai jualan bersih dan juga kos jualan. Yang kedua ialah akaun untung rugi. Yang ada dalam untung rugi ini adalah hasil dan juga belanja. Yang kedua ialah kunci kira-kira. Dalam kunci kira-kira, ianya merupakan penyata kedudukan kewangan yang menunjukkan harta dan hutang perniagaan. Ianya mempunyai butiran seperti aset. Kena ingat, aset tu terdapat ada 2 jenis aset, iaitu aset semasa dan aset bukan semasa. Liability juga terdapat 2, iaitu liability semasa dan juga liability bukan semasa. Dan yang ketiga ialah equity pemilik perniagaan. Jenis yang ketiga ialah penyata aliran tunai, ataupun kita sebut sebagai PAT. PAT ni menunjukkan punca perolehan dan penggunaan dana tunai bagi sesuatu tempoh yang tertentu. Ianya juga melaporkan kegiatan aliran tunai perniagaan, khususnya kegiatan operasi, pelaburan dan kewangan. Dalam PAT ni juga menunjukkan keupayaan perniagaan untuk menjelaskan liability semasa, seperti bayaran kepada pembekal dan gaji pekerja dalam perniagaan. Kali ini adalah pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Kenapa penyata kewangan ini penting? Jadi ada 5 pihak yang berkepentingan untuk melihat penyata kewangan sesebuah perniagaan. Yang pertama ialah pemegang saham atau pemilik. Jadi pemilik atau pemegang saham ni boleh mengetahui kedudukan kewangan dan menentukan hala tuju perniagaan. Yang kedua ialah pelabur. Kenapa pelabur ni memerlukan penyata kewangan? Kerana mereka dapat meyakinkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan. Yang ketiga ialah pihak pengurusan. Pihak pengurusan ni adalah untuk menilai prestasi perniagaan, membuat pertimbangan untuk pemberian ganjaran seperti bonus dan dividen. Yang keempat ialah pembiaya atau institusi kewangan. Mereka menggunakan PAT ataupun penyata kewangan ni untuk mengetahui kemampuan perniagaan membayar hutang. Dan yang terakhir ialah pembekal atau vendor. Mereka menilai keupayaan dan kecekapan pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit. Ini adalah contoh format penyata pendapatan. Format bagi penyata pendapatan. Kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 100. Ini adalah butiran dalam penyata pendapatan. Apa yang ada dalam penyata pendapatan? Yang pertama ialah jualan bersih. Jualan bersih. Jumlah jualan ditolak dengan pulangan jualan. Jualan ni maksudnya apa barang ataupun pendapatan yang kita terima bila kita jual sesuatu ataupun menjual kita punya produk. Jadi punya formula ialah jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Kos jualan. Kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Contohnya inventory, belian, pulangan belian dan angkutan masuk. Inventory itu maksudnya barang niaga. Pulangan masuk adalah angkutan masuk adalah cas-cas yang dikenakan ketika penghantaran ataupun pengambilan barangan niaga. Belian bersih. Belian bersih bermaksud segala pembelian yang kita lakukan.
Okey, jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan ulangan belian. Format bagi belian bersih ialah belian bersih sama dengan belian tolak ulangan belian. Okey, yang keempat ialah kos belian. Jumlah kos barang yang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian dan ditambah dengan belanja atas belian, iaitu angkutan masuk, upah belanja atas belian dan insurans atas belian dan duty import. Okey, jadi ini adalah kos-kos apabila kita membuat pembelian barang niaga. Okey, jadi dia punya formula ialah kos belian sama dengan belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian. Yang kelima, belanja. Kos yang dibayar dalam perniagaan. Okey, apa-apa yang keluar, okey, bila duit saja keluar, maksudnya bila kita buat pembayaran, itu dinamakan sebagai belanja. Contoh belanja iaitu bayaran insurans, gaji dan sewa bangunan. Yang keenam, untung kasar. Jumlah untung yang diperoleh selepas mengambil kira belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Untung kasar, formula untung kasar ialah untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Nombor 7, untung bersih. Jumlah pendapatan atau hasil melebihi jumlah perbelanjaan kos dalam sesuatu tempoh perakaunan. Okey. Formula bagi untung bersih ialah untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Ini adalah sebahagian daripada butiran dalam penyata pendapatan. Berikut adalah contoh format bagi kunci kira-kira. Kalau kita lihat dalam buku teks muka surat 102. Berikut merupakan butiran dalam kunci kira-kira. Okey, yang pertama kita dapat lihat aset bukan semasa. Aset bukan semasa merupakan aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun dan tahap kecairan yang rendah. Sebagai contoh, kenderaan, mesin dan kelengkapan pejabat. Nombor 2, aset semasa. Aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan kurang dari setahun dan tahap kecairannya yang tinggi. Okey, sebagai contoh inventory, tunai di tangan, deposit semasa dan akaun belum terima. Nombor 3, equity pemilik. Equity pemilik merupakan modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Contohnya modal awal. Nombor 4, liability bukan semasa. Hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Sebagai contoh, pinjaman bank, gadai janji dan pinjaman kerajaan. Liability semasa adalah hutang perniagaan jangka pendek. Sebagai contoh, akaun belum bayar dan overdraft bank. Nombor 6 ialah ambilan. Ambilan merupakan pemilik mengambil aset perniagaan seperti barang atau tunai untuk kegunaan peribadi. Sebagai contoh, ambilan barang, aset atau tunai. Berikut merupakan format penyata aliran tunai, PAT. Okey, ada 6 butiran dalam PAT. Yang pertama dinamakan sebagai baki BB. BB bermaksud bawa bawah. BB bermaksud bawa bawah. Ianya adalah jumlah tunai atau simpanan yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan dalam bank atau tangan pada permulaan atau awal tempoh tertentu. Contohnya modal permulaan atau terbitan saham. Nombor 2 ialah penerimaan. Jumlah pendapatan dan sumber wang yang diterima dalam sesuatu bulan. Contoh, jualan tunai, pinjaman dan penerimaan daripada penghutang. Yang ketiga ialah pembayaran. Jumlah perbelanjaan dan sumber wang yang digunakan atau dibayar dalam sesuatu bulan tertentu. Contohnya ialah kos jualan, gaji, faedah dan sewa. Nombor 4 ialah lebihan atau kurangan. Okey. Kurangan tu dia dalam bentuk kurungan, bermaksud dia ada negatif. Okey. Ianya adalah lebihan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran. Manakala kurangan berlaku apabila jumlah pembayaran
melebihi jumlah penerimaan. Yang kelima, hantar bawah. Ianya adalah jumlah keseluruhan tunai di tangan dan di bank pada akhir tempoh tertentu. Formula bagi baki HB adalah baki HB sama dengan baki BB tambah jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Berikut merupakan belanja kos. Belanja kos merupakan rancangan perbelanjaan yang menunjukkan kos pengeluaran untuk tempoh tertentu. Terdapat dua jenis kos, iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Kos tetap adalah kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah atau berkurang. Contohnya sewa, insurans dan bayaran balik pinjaman. Manakala kos berubah pula adalah kos yang berubah-ubah mengikut tingkat pengeluaran. Sebagai contoh, kos bahan mentah, kos buruh langsung seperti upah, duti atas bahan mentah. Dan yang terakhir untuk video kali ini ialah titik pulang modal, iaitu TPM. Okay, TPM. TPM ini adalah satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos. TPM ini menunjukkan bahawa kuantiti pengeluaran tidak memberi sebarang untung dan tidak memberi sebarang rugi. Jadi jumlah hasil yang hanya cukup-cukup untuk menampung jumlah kos. Nombor dua, ianya menunjukkan tahap minimum jualan yang perlu diperoleh oleh perniagaan. Yang ketiga ialah jumlah pengeluaran yang kurang dari titik TPM akan menyebabkan perniagaan mengalami kerugian. Dan jika jumlah pengeluaran yang melebihi titik TPM, ia menunjukkan perniagaan tersebut memperolehi keuntungan. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.